السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب إعظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين والدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وسدد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik, hidayah dan inayahnya sekali lagi dapat kita bertemu dalam pengajian tafsir kita. Setelah sama-sama kita melaksanakan salat maghrib secara berjemaah, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini sebiasa kita mengharapkan keridaan, keberkatan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita terus pada pengajian kita menggunakan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid pertama. Hari ini sampai muka surat 80, 4 baris daripada bawah. Kita sedang bicara tafsiran daripada surah Al-Baqarah ayat 341 malam ni. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ayat masih ada bengkait dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana pada ayat sebelumnya banyak kita membicarakan perkara yang berkaitan dengan ehwal rumah tangga ataupun munakahat. Malam ini penghujunglah daripada surah ni, sebelum Allah SWT membicarakan pula perkara yang masalah yang seterusnya, walil mutallaqat, dan bagi perempuan ataupun isteri. Mutallaqati yang ditolak. Talaqat itu jamak, perempuan-perempuan yang ditolak. Mata'un, iaitu mut'ah bil ma'ruf, atas suami yang mentolak, haqqan 'alal muttaqin, dengan kebaikan kepada suami yang kaya, yang miskin, hak sebenar atas segala orang yang muttaqin akan Allah Ta'ala. Bagi segala isteri yang ditolak itu mata'un ataupun mit'ah atau mut'ah, Kalau jumhur mut'ah ni sunat saja, bagi perempuan yang ditolak, sunat saja pada jumhur. Ada pada mazhab kita Syafi'i wajib, selain daripada mas kahwin, mahar, mut'ah juga wajib, dengan syarat-syarat tertentulah.
di mana perceraian itu bukan disebabkan oleh isteri. Kalau perceraian itu disebabkan oleh isteri, gugurlah ya mut'ahnya. Jika perceraian itu jangan belum disetubuhi ya, dan tidak disebut mahar dan akad. Kalau tak disebut mahar dan akad dan belum disetubuhi, tidak perlu apa-apa mut'ah. Jadi ayat ini jadi dalil bagi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala untuk menyatakan wajibnya mut'ah pada perkataan haqqa. Haqqan alal muttaqin, itu makna sebenar atau muttaqin, makna wajib ya, bagi suami mengeluarkan mut'ah ya, bagi isteri yang ditolak. Tujuannya apa? Untuk meredakan sikitlah kesedihan hati dia. Yang kedua, supaya nak zahirkan kepada masyarakat perceraian itu bukan disebabkan oleh isteri. Kalau perceraian itu disebabkan oleh isteri, dia tidak akan dapat mut'ah. Jadi kita beri itu untuk jaga image maruah dia. Nak perempuan ni ya, lelaki ni tak apa juga. Kalau perempuan ni kalau jatuh maruahnya, memang hidupnya agak ya, tidak teruruslah, orang akan kutuk, orang akan pinggirkan. Jadi Islam nak jaga setelah ditolak, buktikan kepada masyarakat yang isteri ini adalah isteri yang solehah, yang bukan nusyus. Perceraian itu bukan disebab oleh ia, maka dibuktikan dengan diberi mut'ah oleh suami. Kerana kalau isteri itu nusyus, dia tak berhak mut'ah. Jadi bila dia dapat mut'ah, masyarakat fahamlah, oh rupanya isteri ini bukan orang jahat, orang yang baik. Jadi bila dah mi'adah nanti, beranilah orang lain nak masuk. Taklah dia terabai begitu ya. Tapi kalau tak diberi, takut-takut orang sangka agak nusyus kot dia ni, suami pun tak bayar mut'ah tu. Jadi orang fikir dua kali nak masuk ya, takut. Jadi dia akan terabai begitu ya, kebajikan isteri yang ditolak tadi. Jadi Allah nak jaga. Itu antara hikmah kenapa perlu dibayar mut'ah ya, kepada isteri yang ditolak oleh suami tadi. Kadzalika, seperti demikian itulah, yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun, menyatakan oleh Allah Ta'ala akan kamu, akan segala hukumnya. Daripada awal perbincangan berkaitan dengan rumah tangga hari itu ya, ayat yang berkaitan cara nak memilih isteri ya, merdeka ke hamba ke ya, dari bincang awal hari itu sampai hari ini, semuanya itu Allah nyatakan lakum, bagi kamu, untuk kebaikan kamu ya, kesentosaan kehidupan kamu di dunia. Bila kamu ikut hukum hakam Allah Ta'ala ni, bahagialah ya, rumah tangga kamu atau kehidupan kamu di dunia ni. Sebaliknya, kalau kamu langgar, tak mengikut aturan yang Allah sebut, Allah aturkan, yang Allah terangkan tersebut, maka kemudaratannya kembali pada diri kamu sendiri, bukan kepada Allah Ta'ala ya. La'allakum ta'qilun, agar supaya kamu dapat memikir. Ta'qil makna berakal ya. Mudah-mudahan atau agar supaya kamu berakal, kamu yang dipikir fikir pada apa tu? Fikir pada amar dan tegah ya, nahinya. Fikir pada amar dan nahinya ya, perintah dan tegahan Allah Ta'ala. Allah bagi kita akal yang sempurna, maka kita gunakan akal tersebut ya. Segala hukum hakam Allah dah jelaskan mengapa ya, perlu diikut, untuk apa dan bagaimana kita nak lakukan, semua dijelas dengan teliti. Kiranya orang itu berakal, dia akan mengambil pengajaran ya. Sebaliknya, orang tak ambil pengajaran, berarti orang itu sebenarnya tidak ada akal. Walaupun dia tak gila, tapi Allah bangsakan sebagai orang tidak berakal bila tidak mengambil pengajaran di atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Berarti kemah Allah tutup la'allakum ta'qilun,
Mudah-mudahan kamu berfikir, yakni berakal. Dengan arti kata lain, bukan hukum ayat ni saja, apa segala hukum hakam yang Allah sebut dalam Quran ni, bagi orang berakal mereka akan mengambil pengajaran, iktibar dan panduan. Adapun orang yang tidak mengambil peduli hukum hakam Allah Ta'ala, maka mereka ini sebenarnya tidak berakal pada hakikatnya. Walaupun pada zahirnya dia cerdik, ya, segala degree semua ada kat dia, tapi hukum hakam tak diikut. Allah kata orang tu tak ada akal. Itu maksud dia, ya. Yang tersirat pada makna la'allakum ta'qilun. Seterusnya ayat 243. Ini ayat dia yang berlainan lah daripada perkara yang dibincang sebelum ni. Ini masuk pada perkara yang berkaitan dengan perihal Bani Israel pula. Kisah lari daripada ta'un. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum uluf. Alam tara, itu istifham, panggil istifham ta'jib, ya, ataupun ta'jubiyah, untuk melahirkan rasa keheranan, ta'jub, ya. Alam tara, adakah kamu tidak melihat? Melihat dengan makna mengetahui, ya. Adakah kamu tidak mengetahui, ataupun adakah kamu tidak pernah mendengar, ya. Tara ni makna dia luas. Sebab tu banyak Al-Quran Allah gunakan tara, Allah tak gunakan nazara, ya. Alam nazarta, Allah tak kata macam tu, ya. Allah guna alam tara. Nazara yanzuru tanzuru, Allah tak kata alam tanzur. Kerana tanzur dengan nazara tu lihat dengan mata zahir sahaja, benda-benda yang boleh dilihat pada zahir. Ada pun tara, dia bukan hanya benda yang boleh dilihat pada zahir ini, bahkan termasuk benda-benda yang pernah berlaku atau dalam mimpi kita. Mimpi itu panggil ra'a, ya. Lihat dengan mata hati atau lihat dengan roh juga dipanggil tara. Maknanya dia lebih umum daripada nazar, ya. Nazara dengan tara, ra'a yara, tara. Nazara yanzuru tanzur, ya. Alam tara, adakah kamu tidak melihat, yakni kamu tak pernah dengar cerita, kamu tak tahu ke kisah, ya. Melihat kepada apa? Ilal ladzina kharaju, kepada mereka, segala mereka, yakni orang-orang Yahudi, Bani Israel. Kharaju, yang keluar mereka itu, min diarihim, daripada kampung-kampung, rumah-rumah mereka. Wahum, mereka itu uluf, beribu-ribu ramainya. Ini kisah Bani Israel yang lari daripada kampung yang ditimpa wabak. Macam kita hari ni lah, kena Covid, pakat lari tinggal, ya. Sebenarnya sejak dulu lagi, ya, dah ada hukum karantin, dah ada sejak dulu. Bahkan Nabi sendiri, ya, sarankan siapa yang duduk satu tempat, kalau tempat itu ada wabak, jangan dia keluar dari tempat itu. Kalau dia duduk kat luar, jangan dia pergi ke tempat itu, ya. Sejak zaman dulu lagi dah ada dah karantin ni. Begitu juga di zaman Bani Israel, bila mana berlaku satu wabak ta'un, ya. Ta'un ni bukan ta'un yang kita faham ni. Ta'un yang kita faham tu sakit perut ni tak, cik birik. Ta'un dalam bahasa Arab ni penyakit yang boleh menggugurkan daging-daging dan kulit-kulit. Dia macam barah, macam apa nama, sopak tu kulitnya ni macam kanser, ya, ataupun panggil apa, kusta, ya. Seumpama itulah penyakit yang boleh menggugurkan daging dan dia berjangkit, ya. Kusta berjangkit tak? Jangkit juga. Ta'un dalam bahasa Arab maksud dia begitu, bukan ta'un yang kita faham sakit perut ni. Ya. Jadi di zaman Bani Israel ni, ya, bila mana turunnya bala di tempat mereka, ta'un Allah turunkan, pakat lari keluar habis, beribu-ribu, ya. Kalau ikut tafsir Ibn Abbas, ramai mereka itu
Ada kata 4,000, ada kata 7,000, ada kata 8,000, 40,000, macam-macam khilaf lah. Ya, tapi bilangan mereka itu tidaklah menjadi kepentingan sangat. Yang penting pengajaran cerita tu. Ya. Kalau di zaman sahabat, zaman Sayyidina Umar ni berlaku juga ya wabak. Apa nama tempat je di Palestin tu? Apa nama tempat, lupa pula. Amwas ke apa? Tak ingat tempat yang Sayyidina Umar nak pergi. Lepas tu Amru Ibn Al-As nasihatkan jangan datang. Wabak pernah tengah merebak ya, hingga menyebabkan 25,000 meninggal, termasuk ramai sahabat, termasuk Abu Ubaidah meninggal di situ ya. Itu zaman pada masa tahun 18 Hijrah ya, berlaku. Jadi Bani Israel ini kita dah sering maklum terkenal dengan satu kaum yang degil, yang suka langgar perintah, ketegak panggil. Ya, orang kata kata ketegak. Degil sungguh. Perintah Allah Ta'ala sendiri dilanggarnya. Apatah lagi kalau perintah ketua, perintah sama-sama manusia lagi lah. Ya. Nabi-nabi dibunuhnya. Satu hari 70,000 Nabi dibunuhnya. Ya, Bani Israel ni. Kalau setakat orang biasa menjaga Palestin, selamba dibunuh. Ya, dia tak ada hati perut. Hati dia mati. Ya, tak ada rasa ihsan. Itu Bani Israel. Bahasa yang sangat degil. Dan surah Al-Baqarah hari itu kita dah bincangkan bagaimana Allah perintahkan malaikat angkat gunung Jabal Sur tu ya, Jabal Tur tu, letak atas kepala. Nak beriman tak nak? Kalau tak beriman, aku hampir atas kepala kamu. Pakat beriman masa tu, alih saja kufur balik ya, spontan terus kufur. Tengah kata setelah bertukar generasi, itu khilaf lah. Tengah kata angkat gunung tu ke tepi, kufur balik, letak beriman balik ya. Perangai dia Allah nak tunjuk kita, nak dedah kepada kita, inilah perangai Bani Israel, kalangan Yahudi. Ya, Atiqah. Bila mana berlaku wabak, Allah perintahkan mereka duduk tempat macam Nabi perintahlah, kuarantin ya. Tapi pakat lari keluar. Kenapa? Hazaral maut. Itu dia. Hazaral maut, kerana takut mati. Hazara panggil maf'ul li ajlih. Kenapa dia lari keluar? Hazaral maut, kerana takut mati. Kita sebenarnya tak boleh takut pada ni ya, penyakit ke wabak ke, dia bukan menyebab kita mati pun. Kita cuma ikhtiar sahaja ya. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah pula i'tiqad begitu. Tidak ada yang memberkas melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib dalam sifat wahdaniyah tu kan. Sifat wahdaniyah esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al Allah Ta'ala yang memberi bekas. Lain pada itu tidak memberi bekas. Apa maksud memberi bekas? Allah Ta'ala boleh mengadakan yang tiada kepada ada, boleh mentiadakan yang ada kepada tiada. Mati itu tak ada, Allah boleh datangkan mati. Hidup itu tak ada, Allah boleh datangkan hidup. Bukan penyakit mendatangkan mati, mengadakan mati. Dia asbab saja ya. Jadi tak perlu nak takut pada penyakit. Habis tak payah berubat. Berubat itu tuan syarak, kenalah berubat. Tapi hati kita hanya pegang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah nak mati, mati juga ya. Sahabat Nabi kena wafat ya. Apa nama wafat, meninggal, kena wabak ya. Dah ketentuan Allah Ta'ala nak mati dengan wabak, matilah dia. Tapi bukan bermakna kita kena serah belak-belak begitu. Ahlussunnah dia ada usaha ikhtiar ya. Usaha dan ikhtiar perlu ada. Bukan kita Jabariyah ya. Jabariyah dia serah bulat-bulat. Qadariyah 100% dia pula yang kuasa. Kita tengah-tengah ya. Walaupun kita ada usaha ikhtiar, tapi i'tiqad kita semua tak boleh beri bekas sama sekali. Jadi tak perlulah kita nak takut. Nak takut pada wabak, takut pada tu.
takut hanya kepada Allah. Ya, cuma kita ikhtiar sahaja. Pegangan kita, tangan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nak ya, kita dah ikhtiar tu, Allah nak selamatkan, selamatlah kita. Tapi kalau Allah nak mati, kita dah usaha pun nak mati juga, matilah dia. Ya. Tu orang duk kena tu bukan dia tu ikhtiar. Dah injak yang ketiga dah. Lebih pada galak lagi. Mati juga. Ha. Ikhtiar dah ketentuan nak mati dengan tu, matilah dia. Ya, mati ni dah tertulis tuan-tuan. Sejak umur kita 4 bulan dalam kandungan tu. Kamu mati dengan apa? Bila nak mati? Ya. Seperti dalam surah apa tu? Surah Jumaah, ya. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan mati yang kamu nak lari daripadanya, pasti dia akan datang kepada kamu bila sampai waktu dia. Kemudian Allah akan dedahkan apa yang kamu buat di muka bumi. Ya, tak payah nak lari daripada mati ni. Jangan takut mati. Yang perlu kita takut bekalan nak buat mati itu. Siap ke tidak? Itu yang perlu kita takut. Mati ni takut tak takut dia tetap datang. Nak lari mana? Bahkan mati ni syarat untuk masuk syurga. Nak masuk syurga kena mati dulu. Kalau tak mati tak masuk syurga, kamu duduk seorang kat dunia ni. Nak masuk syurga kena mati dulu. Jadi tak perlu takut pada mati. Yang perlu kita takut apa tadi? Persiapan untuk mati tu. Ya, dah sedia ke belum? Kita buat bangunan tinggi mana pun lari pada mati, dia mati juga. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ya, di mana saja kamu berada, pasti maut datang kepada kamu. Walaupun kamu duduk dalam istana tinggi, ya, letak pengawal lagi, CCTV lagi. Oh, takut malaikat datang. Oh, mati. Ya. Jadi Bani Israel ni mereka takut melampau sampai lupa yang mati itu daripada Allah. Mereka anggap mati itu datang daripada penyakit, pakat lari keluar habis. Ya. Maka Allah nak beri pengajaran kat mereka. Ya. Faqala lahumullah, maka firman Allah Taala bagi mereka itu, mutu, mati kamu sekalian. Allah kata mati. Allah matikan mereka. Mati ini bukan sebab apa nama penyakit tadi. Mati Allah matikan untuk beri pengajaran dekat mereka. Kemudian Allah hidupkan balik, nanti mati semula. Mati yang kedua tu mati ajal. Mati yang pertama ni mati Allah nak beri pengajaran. Lari sangat. Kamu lari ni takut dia mati, mati juga. Habis lari buat apa? Duduklah situ. Perintah Allah suruh duduklah. Ya. Ada viral dalam Facebook, saya baca tadi, ada budak yang jatuh telaga, apa, Royan. Atau ada budak seorang kecil je nak masuk selamatkan dia. Tak tengok video apa nama Facebook. Budak kecil nak masuk selamatkan budak Royan yang masuk orang tak bagi, takut dia mati. Dia kata, kamu takut mati, aku nak bagi tahu kat kamu. Aku balik rumah, kalau Allah nak matikan, mati juga aku. Budak tu kata. Ya, kecil je budaknya. Ya, dia nak selamatkan Royan tu, tapi mati kat Royan tu. Ya. Ada keluar Facebook tadi tu, tengok budak kecil, mungkin dia jiwa dia tu, tengok budak tu, dia rasa kesian, dia ingin selamat, ingin turun dalam lubang tu nak ambil budak tu, orang halangkan dia. Ya, kata wartawan, kami halang takut kamu mati. Jawab budak tu, aku nak beritahu, kalau aku balik rumah, apa kalau Allah nak matikan aku matikan juga, aku mati juga. Nak takut apa? Ya, tengok jiwa kecil budaknya, tapi jiwa Allah. Ya, kita panggil orang yang berjalan dengan ma'rifah, mentauhidkan Allah. Ya, panggil orang yang mentauhidkan Allah, berjalan di dalam tauhid. Ya, kita kadang-kadang belajar ilmu tauhid hafal, tapi pegangan kita, etikad kita seolah-olah orang yang tak bertauhid. Ya, takut melampau-lampau.
Ya, apa nak datang masjid pun tak berani. Nak bersalam pun takut. Zaman dulu kuarantin dah jelas penyakit, barulah kuarantin. Ni sihat afiat tiap dah setek suhu kan. Takut apa lagi nak bersalam. Takut melampau. Allahu akbar, tak tahulah. Wallahu a'lam. Jadi Allah nak beri iktibar kepada mereka ni yang duk lari daripada mati ni. Faqala, Allah berfirman lahum, bagi mereka, ya. Faqala lahum Allah, maka berfirman bagi mereka itu oleh Allah Taala, mutu, mati oleh kamu. Setengah mufassir kata Allah perintahkan malaikat pekik, satu pekikan saja mati habis. Para malaikat tahulah macam mana, macam halilintar ya, pecah telinga-telinga ya. Malaikat pekik aja mati habis. Beribu-ribunya lari tadi. Ada kata 4,000, ada kata 8,000, ada kata 30,000. Khilaf lah ya, antara mufassir. Mati sekali pekik saja dari malaikat. Bani Israel ni banyak kali mati dia. Ada mati di panah petir, kan dalam Al-Baqarah gitu. Ada yang mati kena rijzam minas sama ya. Ada mati apa, jadi kera, betul Allah matikan setelah 3 hari ya. Tapi tak ada, tak serik. Hati kerahkung panggil, kerahkung tu, kerahkung, kung tu kung, rem fikal tu panggil kung, kerahkung hati dia. Macam rem motor tu ya, hati kerahkung. Ya, nasihat ke mana pun tak dengar dia. Hati Yahudi. Summa ahyahum, kemudian Allah menghidupkan, kemudian menghidup ya Allah Ta'ala akan mereka itu, kemudian daripada 8 hari mati ataupun lebih. Setelah mereka itu mati, bergelang pangan kat dia tu sampai berulat, sampai hancur ya, tulang berselaratkan. Lalu dalam tafsir itu datang Nabi apa nama Nabi apa? Hizqil ya, bin Buza, lalu kat kawasan tu. Tengok tulang bersepah. Maka sedihlah Nabi apa nama Hizqil ni. Baginda alaihissalam berdoa ya, supaya Allah hidupkan balik dengan mukjizat yang Allah beri, hidup balik ya yang mati tadi. Summa ahyahum, kemudian menghidup ya Allah Ta'ala akan mereka itu, kemudian daripada 8 hari atau lebih daripada 8 hari, dan kemudian daripada bercerai tulang kulit, dengan doa Nabi mereka itu Hizqil bin Buza ya, khalifah Nabi Musa alaihissalam yang ketiga. Khalifah Nabi Musa ni ada tiga orang. Hizqil ni akhir sekali lah. Yang pertama Yusha' bin Nun, yang kedua Kalib bin Yufina ya. 3 orang semua khalifah, pembantu Nabi Musa alaihissalam. Maka hidup mereka itu setelah didoakan oleh Nabi Hizqil ni, Allah hidupkan balik Bani Israel mati tadi. Beberapa lama ya, atas mereka itu bekas mati. Atas mereka itu bekas mati. Maknanya walaupun dia hidup, sifat kematian mayat itu masih ada. Pucat lesi. Panggil mayat bergerak. Ya, dia hidup, tapi hidup macam mayat berjalan. Pucat lesi, tak bermayu. Begitulah sepanjang berapa umurnya yang Allah nak matikan kemudian. Ya, baru mati, kemudian ikut ajalnya Allah tetapkan masing-masing. Ya, dalam keadaan seperti mayat bergerak. Tiada pakai mereka itu akan kain melainkan kembali jadi seperti kapan. Sebab dia ni seperti mayat. Kalau dia pakai kain pun orang tengok macam mayat duduk dalam kapan dia. Dia pakai baju macam mana pun nampak sifat kemayatan dia tu. Sifat kemayatan macam mayat lah.
Memang mayat pun cuma Allah masukkan balik roh dia, tapi keadaan jasad tu tak berubah. Jasad mayat tu lagi walaupun dah ada roh. Ya, pucat lesi. Tak bermaya. Dan berkekalan pada anak cucu mereka itu. Itulah sampai anak cucu beberapa generasi yang Allah nak kemudian Allah matikan. Inna Allaha ladzu fadlin 'alan nas. Bahwasanya Allah Taala itu mempunyai kurnia nikmat atas manusia, setengahnya menghidup mereka itu. Walakin aktsaran nasi la yashkurun, dan tetapi bermula kebanyakan manusia kafir itu, tiada syukur mereka itu. Dan maksud khabaran mereka itu memberani sekalian mukmin atas berperang kafir. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas, bahasanya Allah Taala itu mempunyai kurnia nikmat, limpah kurnia atas manusia. Setengah nikmat itu Allah menghidupkan manusia. Allah hidupkan kita ni adalah satu daripada nikmat. Ya, nikmat kehidupan. Berapa ramai yang Allah ambil balik nikmat, mati habis dah. Kita ni Allah masih kekalkan nikmat hidup kita. Ya. Dalam nikmat hidup tu pula ada pula Allah beri kesihatan pula, bukan setakat hidup. Nikmat kesihatan pula, boleh berjalan sana jalan sini, ya. Ada orang dia nikmat hidup saja tapi kesihatan tak ada. Macam tadi, macam mayat. Hidup tapi macam mayat, tergantungnya kaki. Ya. Macam tu kat rupa Bani Israel tu, ya. Walakin, dan tetapi panggil istidrak, walaupun kita ni duduk dalam nikmat Allah Taala, aksarun nas, banyak manusia la yashkurun, tidak mensyukuri nikmat tersebut. Ya, dia kufur nikmat, tak menggunakan nikmat Allah beri itu untuk tujuan sebenar nikmat itu dijadikan. Ya, kufurnya ada dua, satu kufur iman, yang kedua kufur nikmat. Kufur nikmat maknanya tidak menggunakan nikmat yang Allah beri kepada kita kepada tujuan nikmat itu diberi. Allah beri nikmat mata untuk apa? Untuk lihat Quran, lihat kitab, lihat jalan-jalan nak pergi kerja, tempat elok-elok lah. Itu tujuan beri mata. Tiba-tiba kita guna pergi tengok maksiat. Maksiat itu bukan tujuan diberi mata. Menggunakan nikmat mata ke tempat yang bukan tujuan dijadikan, itu panggil kufur nikmat. Terus begitulah anggotanya lain. Allah beri kita telinga untuk mendengar nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran. Kita pergi dengar perkara yang tak elok, dengar orang dok mengumpat, dengar orang dok mencaci, ya, lagu-lagu yang tidak bersesuaian dengan syarak. Ya, lagu-lagu yang sesuai tak apalah. Ini lagu-lagu ada unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam, ya. Kadang-kadang boleh katakan syirik dan sebagainya, ataupun lucah. Maka bukan tujuan itu telinga dijadikan. Ya, kalau kita gunakan juga, maka orang panggil kufur nikmat di atas nikmat telinga tersebut. Begitulah seterusnya anggotanya lain, tangan, kaki, dan semuanya akan disoalkan. Ya, innal sam'a wal basara wal fuada. Apa ayat seterusnya? Kullu haulai mas'ulun. Apa ayatnya? Semuanya, mata, telinga, hati, semua dia akan dipersoalkan di akhirat itu. Ya. Mulut kita ni Allah jadikan untuk apa? Ya, untuk bertutur yang elok-elok. Tiba-tiba kita gunakan tuturan yang benda yang tak sesuai, yang tak elok, dia juga akan dipersoalkan di akhirat. Ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan yang kita tuturkan melainkan di sana ada malaikat yang akan mencatat. Ya, balik saja kita, malaikat ada buka buku dah. Ya, keluar saja sepatah pun dia tulis, tak akan miss, tulis saja. Daripada pagi kita bangun tidur tadi sampai malam ni, berapa patah perkataan yang kita bercakap hari ni,
jangan bimbang, semua dah dicatat di malaikat. Yang kita akan baca di akhirat besok. Ya. Sebab tu bila dibentang besok ada 99 helaian buku catatan masing-masing. Bila dibuka sejauh mata memandang, di situ semua ditulis. Ya. Sebelum dibicara, Allah tanya dulu, ni buku kamu baca. Cuba tengok, ada tak antara ibadah-ibadah yang kamu buat tidak dicatat? Kita baca, tak ada ya Allah, semua dah catat. Ada tak dosa-dosa yang kamu tak buat tapi tersilap dicatat? Cek, tak ada, semua aku buat. Lepas tu baru dia soal. Ya, adilnya Allah suruh kita cek dulu. Ya, tengok ada tak yang malaikat tak catat. Hari tu malam tu datang ke masjid Kota Mansara Maghrib. Tujuannya nak singgah aja. Hujan. Terpaksa naik ke atas. Contoh. Ya, dia pun naik. Tengok ada tulis tak? Mesti ada punya. Jangan risau. Kalau tak tulis, boleh minta dengan tuan. Ya, malaikat akan tulis. Tapi pada adat mustahil. Ya, mesti tulis dia. Dan kita akan baca. Baca ya. Okey. Lulus apa nama kita akur. Kita mengesahkan betul ya Allah, apa yang catat tu semua ibadah yang aku buat dah catat, dan segala dosa-dosa yang catat tu memang aku buat. Tak ada dosa yang aku tak buat tapi ditulis aku buat, tak ada. Makna yang tertulis tu memang aku buat, barulah akan ditimbang. Ya. Jadi sekarang ni kita ada peluang lagi, ya, untuk kita bersihkan buku catatan daripada yang tak elok, diisi dengan yang elok. Supaya besok bila disuruh kita baca, seronoklah sikit nak bacanya. Ini baca, start baca je mengumpat orang. Mengumpat kata orang tu tepang, orang kata buruk buncit. Semua tulis kat situ. Nak baca macam mana? Bila tak boleh baca, dijekah dia malaikat tu. Ya, dia belasah dia. Tadi beramai manusia kata Allah Ta'ala, ya. Banyak manusia, aksar isi tafzil. Walaupun Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat demi nikmat, tak putus-putus, tak terhitung nikmat Allah Ta'ala ni, ya. Tetapi banyak manusia la yashkurun, tak mensyukuri nikmat tersebut. Mengerti kata tidak menggunakan nikmat itu untuk menghampirkan diri kepada Allah. Itu tandanya orang yang tidak mensyukuri nikmat. Allah beri kereta besar-besar kat dia, dia tak bawa ke masjid, dia pergi ke tempat-tempat mungkar, ya, pergi tempat-tempat yang maksiat. Kalau datang masjid sekali tu pun dia naik, ya, kereta yang ketiga tu, ya. Contoh, ya. Maka itu juga akan ditanya, kenapa kamu tak gunakan nikmat yang aku beri untuk gunakan ibadah pada aku? Allah suka, tuan-tuan, segala nikmat Allah beri itu kita zahirkan, ya. Yang kita nak tunjuk zuhud sangat, duit ada tapi baju tampung-tampung, jangan. Kita duit boleh beli, ya. Naik yang gege-gege, dah tak boleh datang surau malam tu sebab kita rosak. Siapa suruh beli kereta rosak? Duit banyak. Lain kalau orang tak ada duit. Faham tak? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Segala nikmat Tuhan tu zahirkan. Allah suka. Kalau kita mampu, jangan kita suruh, jangan kita kedekut, beli saja. Tujuannya untuk bawa beribadah kepada Allah, bukan nak tunjuk dia dengan orang. Faham tak? Lain kalau kita ni tak mampu, ya. Sebab kita ibadah ni untuk menolong, segala nikmat dunia ni untuk menolong kita beramal ibadah, ya. Kita dah tahu dah, kenderaan aku ni selalu sangat jam, ya, rosak. Kita ada duit, tukarlah yang baik supaya tak ganggu kita datang ke masjid, datang beribadah, ya. Itu dituntut tu. Tidak kita panggil orang yang bakhil, tak menggunakan nikmat untuk hampir kepada Allah, ya. Yang kita nak tasbih putus tu, guna kedekut nak beli yang mahal sikit. Handphone boleh beli beribu-ribu, tasbih tali rupiah putus tu dah pakai lagi, beli yang 1000 tu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa salahnya, ya? Beli sejadah mahal sikit, ya. Ni kadang-kadang sejadah macam kain nak tabuk kaki je buat sejadah, ya. Nikmat tu lain kalau kita memang tak ada, ya.
Tak ada tu memang takat di mana yang ada lah. Ini kita ada, tapi dia bakhil. Ya, untuk lain ibadah boleh pula. Ya, beli baju mahal, kasut mahal, jaket mahal, ribu-ribu. Ya, Malaikat yang boleh yang murah cak ayam je. Boleh faham tidak? Ya, itu makna muzhirkan nikmat Allah Taala itu. Tanda syukur tu apa? Gunakan nikmat itu untuk beribadah pada Allah, itu tanda syukur. Bukan gunakan nikmat itu untuk jauh pada Allah. Ya. Jadi kalau kita tak gunakan nikmat itu untuk hampir pada Allah, maknanya kita tak mengambilkan nikmatan itu, tidak mensyukuri kat nikmat itulah. Ya, itu maksud dia. Ni faham? Ya, apatah lagi kalau digunakan kepada maksiat nikmat tersebut, ya. Tapi yang tak digunakan tidaklah sampai dosa. Cuma panggil kedekut je lah. Yang dosa tu guna untuk maksiat. Ya. Tak gunakan nikmat untuk ibadah tu taklah sampai dosa selagi tak gunakan maksiat. Cuma panggil apa nama? Tidak apa? Tidak menghargai lah. Tidak mengambil kesempatan peluang yang Allah beri nikmat tersebut untuk gunakan sebagai ibadah, ya. Allah. Fatimah Silatul Fadhil. Nikmat dunia ni tuan-tuan dia umpama galah, ya. Kalau orang dulu kata jambatan. Ya, setengah cik pandai kata dunia ni nikmat-nikmat Allah beri itu umpama galah. Apa tujuan galah? Nak jolok. Ya, jadi nikmat dunia itu kita nak jolok akhirat. Itu tujuan Allah beri. Apa piadah dapat galah tu tak guna, sandar aje. Ya, seperti kita balik kampung, ya, cuti seminggu,
Nak ambil rambutan pokok tinggi, kenalah cari galah dah. Bawa barang, pergi tebang buluh, ambil sebatang, bawa balik ke rumah, sandar kat tiang rumah, kat tiang elektrik tu, tak jolok. Sampai ke petang tak sempat jolok. Besoknya pergi tebang lagi, patut guna galah yang tu jolok, tak ada, dia pergi tebang lagi sebatang. Balik sandar lagi ke rumah tu, tak jolok kat rambutannya. Seminggu duduk kampung, 7 batang galah ditebangnya. Sebab tu biji rambutan tak ada joloknya. Lalas sekali habis cuti. Nak bawa balik galah tu ke KL, kena bawa balik rambutan. Nak makan galah ke nak makan rambutan? Itulah umpamanya bandingan orang yang Allah beri nikmat dunia kepada dia, dia tak jolok akhirat, dia mengumpul-kumpul nikmat seperti dia mengumpul galah itu. Sampai masa besok nak bawa mati, nak bawa balik rambutan ke nak bawa balik galah? Kita nak bawa balik pahala-pahala, bukan nak bawa balik dunia tu. Jadi nikmat kesempatan Allah beri nikmat dunia ni, guna sebaik mungkin untuk cari akhirat. Bersedekah, ya, atau untuk diri sendiri pun tak apa. Beli kain yang elok sikit yang boleh membantu kita rasa selesa beramal. Sejadah tu beli lembut-lembut sikit. Kalau itu mungkin sakit dengan lutut, tak apa, beli yang mahal sikit, bantu ibadah supaya kita lebih banyak beramal ibadah. Gunakan, laporkan nikmat Tuhan itu untuk Allah Ta'ala. Itu Allah sangat suka, ya. Kalau kita duduk simpan, mati, ya. Nabi bangsa ke orang simpan dunia ni seperti orang yang tidak ada akal. Dan satu hadis Nabi kata, ad-dunya daru man la daralah, wa malu man la malalah, wa la yaj'u man la aqlalah, atau kama qala. Dunia itu negeri bagi orang yang tidak ada negeri di akhirat. Harta bagi orang yang tidak ada harta di akhirat. Ya, dan tidak menghimpun-himpun akan dunia itu melainkan orang yang tidak ada akal. Orang yang tidak ada akal saja, kata Nabi, orang yang mengumpul-ngumpul dunia. Contoh tadilah, seminggu duduk 7 batang galah ditebangnya, tak jolok-jolok juga rambutan. Kalau sebulan mau 30 batang galah ditebangnya. Boleh faham tidak? Orang yang berakal, sebatang galah cukuplah. Seminggu dia duduk, guna segalah tu, jolok. Tapi kalau nak tebang banyak tak ada masalah. Bagilah anak sebatang. Alo, kamu pakat tolong dulu. Angah ambil sebatang, ayah tolong tebang, jolok. Itu orang cerdik. Boleh faham tak? Bandingan begitu. Maka dunia begitu Allah beri, ambil jolok akhirat. Masuk tabung, ya, ataupun belanjakan anak-anak isteri, ya, ataupun untuk kita sendiri beli yang selesa sikit, ya, baju-baju nak pakai sembahyang kan panas, beli baju yang lembut sikit, sejuk sikit supaya kita selesa. Rumah kita panas nak duduk lama-lama, pasang aircon khas untuk sembahyang aja. Kalau kedekut, sembahyang buka, time sembahyang tutup, supaya kita boleh ibadah duduk lama sikit. Ini depan TV 3 jam, atas sembahyang 5 minit duduk gaduh nak lagi keluar. Dikit tak dan 2-3 kali dah berhenti tidur, ya. Maka kita kena cari sesuatu yang boleh membantu kita beribadah. Nikmat tadilah Allah beri. Itu tujuan dia, bukan suruh kita kumpul-kumpul gitu. Boleh faham? Itu yang ada, yang tak ada guna yang mana yang ada, ya. Yang ada tu ambil kesempatan nikmat tersebut, guna sebaik mungkin untuk menambah tokohkan ibadah kita, membantu kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita bimbang termasuk dalam golongan yang Nabi kata, orang-orang yang tidak berakal, yang hanya duduk kumpul-kumpul dunia sampai saat mati besok tenganga-nganga. Masa itulah dia baru minta, seperti dalam surah Al-Munafiqun tu, ya, apa ayatnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Hei orang beriman, nafkahkanlah, belanjakanlah, ya. Sama ada untuk orang lain atau untuk diri kamu sendiri, bantu beramal ibadah, ya. Jangan sampai sebelum sampai ajal kepada kamu. Nak nafkah tu sebelum sampai ajal kepada kamu.
Bila dah sampai ajal tu, kamu merayu pun, ya Allah minta tangguh sekejap, aku nak bersedekah. Allah kata apa? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menangguhkan ya ajal seseorang bila sampai saat ketika dia pop dia cabut dah. Ya, tak kira covid tak covid, kalau dah sampai ajal mati juga. Ya. Jadi sebelum saat tu ada kelebihan, guna sebaik mungkin cari ya peluang untuk beramal ibadah, nafkah, infak, tabaruk dan sebagainya ya, supaya kita tidak menyesal ketika berada di akhirat besok. Jadi setakat ni kasih tuan-tuan, wallahu alam. Kita sambung akan datang pada ayat seterusnya. Mana? Wa qatilu fi sabilillah hingga akhir ayat, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa ilhaman malaikatil mukarrabin wa hifdzal mursalin rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. نسألك رزقا طيبا وعملا صالحا ونسألك عفوا والعافية في الدين والدنيا والآخرة والوفاة على الإسلام. اللهم يا مبدئ يا خالق يا فتاح يا عليم افتح علينا يا الله فتوح العارفين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.